Forex ialah singkatan daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu Foreign Exchange yang bermaksud pertukaran mata wang. Forex merupakan proses di mana seseorang menjual satu mata wang untuk mendapatkan mata wang yang lain. Pasaran forex memiliki ukuran yang sangat besar dengan nilai dagangan hariannya mencecah 1 trilion hingga 3 trilion dolar Amerika. Forex dijalankan oleh beberapa pihak dan tidak dimonopoli oleh satu pihak saja, termasuk kerajaan, bank-bank sentral, bank swasta dan syarikat-syarikat antarabangsa. Terdapat dua objektif mengenai kajian ini. Pertama ialah untuk mengkaji kesan perdagangan mata wang forex menurut Islam. Dan kedua adalah untuk mengumpulkan maklumat dan pandangan berdasarkan perspektif Islam mengenai perdagangan mata wang forex. Seterusnya, komunikasi CBL. Kami menggunakan teknik secara temu bual untuk mendapatkan maklumat berkaitan kajian yang dijalankan. Individu yang ditemu bual terdiri daripada pelajar di Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakir Imran daripada Ijazah Perakaunan. Ingin bertanyakan beberapa soalan tentang forex kepada saudara. Sebelum tu, apa nama saudara? Nama saya Wan Muhammad Naufal bin Wan Mahdi daripada Ijazah Islamic Finance. Okey, soalan yang pertama. Adakah saudara pernah dengar pasal forex ni semua? Tentang forex ni saya selalu dengar dulu. Bila saya buka YouTube, Facebook mesti akan lalu iklan forex ni. Sebabkan itu saya dia telah membuatkan saya berasa benci, berasa annoying bila tengok iklan forex ni. Apa yang baiknya bila saya main TikTok memang tak ada pula iklan forex ni. Itulah yang Okey, jadi apa pandangan saudara tentang forex ni? Pandangan saya, forex ni saya buat kajian. Dan kajian saya mendapati bahawa forex ni dia mengandungi unsur riba dan ghoror, iaitu tidak pasti. Dan ini telah membuatkan forex ni jadi haram lah. Okey. Jadi apa kesan negatif daripada penggunaan forex ni kepada seseorang? Adakah Kesan negatif ni bila kita main benda yang ada riba ni, dia akan memberi dosa kepada umat Islam yang main forex ni lah. Dan ianya juga ada unsur yang tidak pasti. Jadi ianya tidak pasti akan mendapat untung ataupun rugi. Dan sudah semestinya ianya akan memberikan kesan yang buruk kepada orang yang bermainnya. Okey. Jadi yang terakhirnya, sebagaimana yang kita tahu, forex ni difatwakan haram oleh Majlis Fatwa. Jadi apakah pandangan saudara tentang pengharaman ini? Adakah bagus ataupun tidak? Sudah semestinya bagus. Sebab apabila sesuatu yang ada unsur riba itu, ianya mesti diharamkan oleh fatwa. Tapi fatwa ni tak bermakna ianya macam diharamkan oleh kerajaan, sebab macam rokok ni juga diharamkan fatwa. Tapi ada yang masih menghisap. Jadi saya harap kerajaan seterusnya akan mengharamkan forex selain daripada fatwa saja. Supaya ianya akan yang memberikan kesan lebih baik dan menghindari kesan buruk kepada generasi akan datang. Betul. Okey. Sekadar itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan berkongsi tentang kenapa forex boleh dijatuhkan sebagai hukum riba. Menurut Persyarakanan, Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, iaitu Dr. Ahmad Sufian Syed Abdullah berkata, proses pertukaran mata wang asing dalam bahasa Arab disebut sebagai bai' al-saf, dan Nabi Muhammad SAW juga telah memberi panduan untuk mengubah proses pertukaran mata wang asing ini supaya tidak terjerumus kepada jatuhnya hukum haram. Caranya adalah dengan serahan wang hendaklah dipercepatkan, iaitu tanpa ditangguhkan. Jika ianya diperlambatkan, maka ianya boleh dijatuhkan sebagai riba. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan ceritakan sedikit tentang ghoror. Ghoror adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan dalam konteks hukum Islam untuk merujuk pada ketidakpastian. Isu ketidakpastian ataupun ghoror juga wujud dalam pelaburan forex kerana keuntungan
atau kerugian yang diperolehi ketika pertukaran mata wang melalui platform elektronik bertangguh dan tunai tidak boleh dikeluarkan secara sekaligus ketika proses pertukaran mata wang itu berlaku. Isu gharar ini juga timbul disebabkan hasil daripada forex tidak diketahui oleh mana-mana pedagang sama ada halal ataupun haram. Oleh sebab itu, ramai masyarakat yang tidak mengamalkan forex meskipun masih ada sesetengah masyarakat yang masih mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BSc ingin bertanyakan beberapa soalan tentang forex kepada Dr. Hazrin. Okey, soalan yang pertama. Pernahkah doktor mendengar mengenai forex trading? Forex trading? Banyak kali dah dengar. Dan terlibat jugalah dengan forex trading ni. Cuma nasib tidak menyebelahi, banyak rugi daripada untung. Banyak MC lah. Jadi ada yang forex the real trader, ada yang scammer. Masalahnya scammer ni lebih kurang sama macam real trader, tak boleh nak beza. So saya kenal forex ni melalui scammer dululah, baru kenal the real trader. Okey, jadi apa pandangan Dr. Hazrin secara umum berkaitan dengan forex ni? Adakah seseorang itu patut terlibat atau tak perlu untuk jana pendapatan sampingan? Kalau jana pendapatan sampingan, perlulah terlibat nak dapatkan pendapatan sampingan. Kalau macam ni lah, forex ni yang jatuh haram ni disebabkan you tak tahu apa benda you trading. You tak ada knowledge, tak ada apa, tiba-tiba masuk je. Sebab kita tak tahu sumber tu apa, perjalanan dia macam mana, permainan dia macam mana, tiba-tiba tahu profit. And then MC. Bila jatuh macam tu, hukum dia jadi haram lah. Dia jadi syubhat, kan? Syubhat. Was-was, tak tahu. Tak tahu daripada mana usul benda itu. Untuk orang yang mencari keuntungan, forex pada waktu ini masih lagi dalam perdebatan. Adakah ianya harus ataupun benda tu haram. Jadi it depends. Kalau cara kita dapatkan keuntungan tu dalam keadaan tidak tahu, jatuh haram lah. Tapi nowadays kalau bagi saya secara umumnya, you belajarlah forex, dapatkan ilmu tu, and then jana pendapatan. Baru you tahu bila nak MC. Ni ada strategi. Kalau kita berniaga, kita tak tahu daripada mana hasil, tiba-tiba saya bagi ke awak RM200, ni hasil untung hari ni. Saya jual ayam ke jual dadah, you tak tahu kan? Itu jatuh hukum haram tu. Kena tahu. Jangan masuk mengharapkan trader, you pump duit, tiba-tiba untung. Ramai yang buat trading community yang macam mutual. Okey, soalan yang terakhir kot. Okey. Sebagaimana yang kita tahu, forex ni difatwakan haram oleh kerajaan Malaysia. Jadi apakah pandangan doktor tentang pengharaman ni? Oh, ni dah terlalu tinggi dalam agama punya gap ni. Masih lagi jadi perdebatan kan, haram dengan harus ni. Ada setengah orang menganggapnya haram sebab terlalu banyak sangat impact yang negatif. Okay? Ada orang yang berjaya dengan forex ni, dengan jalan yang betul. So dia masih lagi duduk dalam macam rokok lah, fatwa haram ke harus ke wajib. Masih lagi orang jual rokok. Saya lihat sebab forex ni salah satu yang benda tu menjurus sekarang itu sebab bank negara tak boleh nak control traders ni. Tak boleh nak dapatkan hasil. Sebab dia trade international dan account MT4, keuntungan tu dapat bersih pada mereka. So tidak, bank negara ni tidak ada kawalan. So benda ni menyumbang lebih kepada inclination haram lah. Tapi di luar sana ramai je trader yang buat duit, yang betul-betul trade, yang betul-betul ada knowledge, yang betul-betul baca graph, yang betul-betul baca ekonomi punya news, Brexit bila dia dah prepare dah MC. So ada yang buat duit macam loan perumahan juga.
Ada Islamic, ada konvensional. Tapi masih ada lagi interest. Tapi still orang buat loan lagi. Benda tu yang saya kata masih lagi jadi perdebatan tu. So saya tidak ada kuasa dalam majlis fatwa nak letakkan di mana. For my opinion, kalau bawa jalan yang betul dalam forex trading, tak jadi masalah pun bagi saya. As long yang kita tak menipu ataupun kita mengharapkan orang untuk trade, tiba-tiba dapat duit masuk. Itu jadi syubhah, tak tahu hasil tu daripada mana. Kalau kita tengok amanah saham dengan amanah saham ASB, amanah saham Berhad dengan tabung haji, siapa yang invest lebih pada tabung haji dengan ASB? Dulu ASB dividen 8%, aku turun. Padahal dah ada kesedaran ramai yang beritahu ASB tu kadang-kadang kita tahu saham yang ada dalam tu, Genting, Arak apa semua, dia termasuk Toto ke apa ke, segala yang memberi contribution yang lebih tinggi untuk percukaian tu, banyakkan dia accumulated duduk sekali. Kalau tabung haji ni kita tahu dah memang ikut syariah dah. Nama pun tabung haji, dia takkan invest dalam Genting Highland ke apa-apa yang lebih kepada entertainment yang keterlaluan. So ramai beralih kepada tabung haji. Tapi it depends pada ketamakan orang juga sebenarnya. Kalau ASB buka 50% dividen, orang ambil letak dalam tu balik. Sebab dulu tabung haji tak famous. Sekarang ni PAR dia 6% dalam lebih kepada 6% ke atas. So ramai orang dah invest sebab ASB dah jatuh masa COVID itu kan. So ramai orang beralih. Saya tengok ni lebih pada behavior orang sebenarnya. Some of them adalah orang yang restrict pada hal ehwal agama. Tapi most of them saya tengok lebih pada behavior nak cepat kaya. That's why forex scammer tu masih berluasa. The first come akan dapat duit yang lebih banyak. So benda ni payah nak cantas. Jadi saya apa yang saya boleh simpulkan di sini, Dr. Hasim menyatakan kalau seseorang yang ingin terlibat dengan forex ni, dia kena ada ilmu lah. Ada ilmu, knowledge dulu supaya tak tertipu. Sedangkan orang yang mahir pun MC forex, ini kan orang yang tak ada ilmu, tiba-tiba masuk mengharapkan keuntungan sekelip mata. Orang yang trade 20 tahun pun MC, yang ada knowledge 20 tahun. So knowledge crucial dekat sini, knowledge lah. Setakat itu saja untuk sesi temu ramai ini. Okey, terima kasih. Diharapkan input yang diberikan tu bantu anda lah untuk assignment ni. Kesimpulannya, kita sebagai pengguna harus berwaspada dalam menceburi bidang pelaburan secara langsung ataupun tidak langsung. Kita juga perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang secukupnya bagi menceburi bidang kerana pada zaman ini terlalu banyak perkara yang salah di sisi syariat Islam. Pelaburan forex sekiranya dilakukan dengan cara yang betul dapat memperoleh banyak manfaat. Tetapi, jika sebaliknya, maka akan mendatangkan dosa dan kesan yang buruk. Oleh itu, kita sebagai umat Islam yang bijak hendaklah memikirkan cara yang betul untuk mencari rezeki secara halal tanpa dicampuri sebarang unsur haram. Akhir sekali, saya mewakili kumpulan ini ingin mengucapkan syukur kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya tugasan ini berjalan dengan lancar dan ribuan terima kasih diucapkan terutamanya kepada Dr. Wan Nur Izzati Wan Nur Anas atas segala tunjuk yang diberikan dalam menyiapkan tugas ini serta banyak mengajar ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga beliau dipermudahkan segala urusan dan berjaya di dunia dan akhirat. Tidak lupa juga kepada mereka yang sudi ditemu bual bagi berkongsi ilmu serta rakan-rakan seperjuangan dalam menjayakan tugasan ini kerana banyak ilmu baru yang dipelajari. Akhir kata, saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.